Assalamualaikum dan salam sejahtera, saudara dan saudari. Pemimpin adalah tonggak utama dalam memacu kejayaan dan pencapaian sesebuah organisasi. Tidak kiralah ia sebuah organisasi yang kecil ataupun yang besar. Peranan mereka sangat penting dalam memastikan sumber manusia berperanan dalam tugas yang telah diamanahkan. Kedua-duanya sangat saling bergantung untuk mencapai matlamat dan KPI yang telah ditetapkan. Menurut Goss dan Davis tahun 2003, gaya kepimpinan adalah merupakan bagaimana seorang ketua berinteraksi dengan orang yang dipimpin. Gaya kepimpinan adalah perkara penting bagi memberi inspirasi dan motivasi serta mempengaruhi prestasi orang yang bekerja sekaligus mencapai matlamat organisasi. Ini menunjukkan bahawa pendekatan psikologi dan kaunseling sangat mustahak dalam memastikan warga kerja sentiasa mendapat suntikan semangat dan dorongan dari seseorang pemimpin, khususnya di KPM untuk terus berhemat dengan cemerlang secara berterusan. Justru, kejayaan sebuah organisasi adalah bergantung kepada kecekapan pemimpin dalam menguruskan sumber manusia dengan cemerlang dan berjaya. Pengenalan psikologi kepimpinan kepada pemimpin dan pegawai-pegawai ini akan dapat meningkatkan kualiti pengurusan dan kepimpinan di KPM. Dengan ini, pemimpin akan lebih memahami psikologi warga kerja dan potensi mereka. Ia seterusnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga kita di Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada bahagian psikologi dan kaunseling di atas penganjuran Forum Psikologi Kepimpinan peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun ini. Sabas dan tahniah. Semoga penganjuran Forum Psikologi Kepimpinan ini akan dapat meningkatkan keupayaan pemimpin di KPM dan seterusnya merangsang pembangunan sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia dengan lebih hebat dan cemerlang. Selamat mengikuti Forum Psikologi Kepimpinan tahun 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan Forum Psikologi Kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020. Forum kali ini akan mengenengahkan tema aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia di Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, para penonton, Forum Psikologi Kepimpinan pada kali ini adalah dalam konsep norma baharu dan boleh disaksikan melalui live streaming web TV sebagaimana di paparan, dan boleh share link pautan ini kepada rakan-rakan anda di luar sana. Dan bersama kita hari ini, apa yang istimewanya, saya bersama orang-orang hebat dalam perkhidmatan, dalam psikologi dan kaunseling, serta salah satu ialah tokoh agama di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, elok saya perkenalkan, beliau pernah berkhidmat sebagai pengarah bahagian pengurusan psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Kemudian beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Beliau tidak lain tak bukan adalah yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Alia. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Nampak muda Datuk sekarang. Alhamdulillah. Okay. Dan dalam masa yang sama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, Datuk kini adalah melaksanakan tugas sebagai Fellow Persatuan Kaunseling Malaysia atau dikenali sebagai Perkama International. Terima kasih Datuk kerana sudi datang. Dan seterusnya bersama kita, beliau adalah peneraju program kita, program Psikologi Kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan merupakan setiausaha bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Puan Norma Zuin binti Yahya. Terima kasih Puan bersama kami. Dan
di hujung sana, senyum manis kacak bergaya. Beliau adalah Tuan Haji Roslan bin Abu Hassan, merupakan salah seorang ketua timbalan pengarah kanan di bahagian pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Dan beliau adalah timbalan pengarah kanan, perancangan dan pembangunan pendidikan Islam. Jadi inilah panel-panel yang akan mengupas tentang psikologi kepimpinan dengan tema aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia. Okey, kita masuk round yang pertama, Datuk. Boleh? Are you ready, Datuk? Ya, insyaAllah. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, psikologi kepimpinan bertemakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia. Persoalannya, perlukah elemen psikologi dan kaunseling ini diaplikasi dalam pengurusan sumber manusia? Sejauh mana pemimpin kita mempunyai kemahiran mengurus sumber manusia dengan psikologi dan kaunseling? Inilah isu yang akan dikupas oleh ahli panel handalan kita pada kali ini. Dan Datuk, soalan yang pertama Datuk, ya. Okay. Kalau kita lihat di luar konteks negara Malaysia, ya, dibandingkan dengan negara-negara Eropah, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan sebagainya. Adakah dari segi aspek amalan psikologi dan kaunseling, adakah kita Malaysia telah menyamai atau masih berada pada tahap sederhana dalam menerapkan elemen psikologi dan kaunseling? Dan dalam masa yang sama, Datuk, bagaimanakah caranya untuk kita meningkatkan elemen psikologi dan kaunseling dalam sektor awam di negara ini, dan signifikan keperluan ini kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 18 tahun 2005, iaitu berkaitan tentang panduan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia. Silakan Datuk, kongsikan kepada kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati adik presenter saya, Ustaz Roslan, Puan Nazrin. Isu yang pertama soal standard lah, kita kata. Standard penggunaan aplikasi psikologi dalam pengurusan manusia Malaysia dibandingkan negara maju. Okey, saya boleh kata begini, ya. Awal-awalnya memang seolah-olah dalam pengurusan semua manusia, ya, memang agak tertinggal sedikit di belakang. Tetapi Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun 1990 telah memulakan meletakkan elemen psikologi dalam sumber manusia. Kemudian pada penghujung 1990-an tu, pendekatan psikologi mula diterima, ya, dalam pengurusan semua manusia perkhidmatan awam. Dan kalau kita lihat perkembangan globalisasi, ya, perkembangan penggunaan ini telah merentas sempadan. Maknanya apa bentuk ilmu ataupun bentuk produk daripada luar negeri, negara maju tak maju, boleh masuk dengan mudah, khusus dalam konsultan dan sebagainya. Akibat daripada ini juga, dan penghantaran pelajar-pelajar kita ke luar negara dan sebagainya, maka perkembangan aplikasi psikologi bukan saja dalam pengurusan sumber manusia, tapi dalam banyak bidang telah meningkat. Dan akhirnya saya boleh kata pada ketika inilah kita setarap dengan dia. Kerana apa? Dari segi mendapatkan instrumen, mendapatkan konsultasi dan sebagainya agak mudah. Jadi isu untuk menggunakan aplikasi psikologi ini dalam apa-apa sektor ni, saya kira sudah tidak menjadi masalah. Okey, kita balik kepada aplikasi psikologi yang kita mulakan dengan aplikasi psikologi melalui perkhidmatan ataupun Perkeliling Perkhidmatan 18-2005. Ya. Apa yang boleh menjadi signifikan dalam pengurusan perkhidmatan sumber manusia, termasuk juga membangunkan kepimpinan. Okey. Ada 3 benda di sini. Kalau kita tengok aplikasi, yang pertama ialah kita cerita daripada segi skop dia. Apa skop aplikasi ini? Skopnya adalah satu penilaian. Kita nilai sumber manusia kita, manusia itu dari segi berbagai aspek. Kalau kita ambil daripada segi kompetensi, pastinya dari segi kompetensi kerja dia, personality dia, nilai dia, bakat dia, minat dia, sikap, nilai dan sebagainya. Very kompetensi.
Jadi itu kena nilai. Jadi skop yang pertama aplikasi psikologi di segi penilaian. Yang keduanya bila kita dah nilai, kita nak bangunkan orang itu. Jadi aplikasi yang kedua ialah skopnya membangunkan. Dan yang ketiga, terdapat masalah-masalah tertentu dalam pengurusan manusia dan organisasi. Dan ini kita panggil skop intervensi ataupun kita masuk campur ataupun membuat program-program keupayaan kendiri dan sebagainya. Dan akhirnya kita nak jadikan itu sebagai panduan, maka kita ambil satu skop lagi, skop penyelidikan supaya dia nampak. Okey, itu skopnya. Dan kalau kita tengok apakah tool dia? Sebab bila disebut aplikasi psikologi, dia mesti ada alat dia. Ya, okey. Alatnya pertama of course, kalau kita tengok penilaian ujian psikologi. Yang keduanya kita gunakan struktur temuduga, situasi ataupun assessment center, pusat penilaian dan pembangunan. Itu alat yang kita kena ada dalam kementerian ke ataupun agensi-agensi. Dan bila kita kata pembangunan, di sinilah kreativiti, sumber manusia punya bahagian, kita mengadakan program-program psikologi. Kita create juga input-input psikologi, bukan sahaja dalam harian punya kerja, tetapi juga dalam latihan-latihan pembangunan dan juga program-program perubahan, change management, dan juga kita diagnose keupayaan-keupayaan yang ada dalam sumber manusia perkhidmatan awam. Dan yang ketiga tadi, skop intervensi, di sini letaknya counselling kalau dia ada masalah. Dan counselling juga untuk pembangunan. Dan dalam masa yang sama mentoring. Ya, akrab, bimbing sebaya dan sebagainya. Okey, itu dia punya aplikasi dia. Dan yang ketiga sekali ialah aktiviti-aktiviti. Ya, kita susun. Okey, kalau kita kata penilaian, pertama orang yang nak masuk. Orang yang nak masuk kerja, kita dah apply kan psikologi. Dia kena ambil ujian ni, temuduga yang berstruktur dan sebagainya. Ataupun dari segi penempatan, ya, right people to the right place, and then kerjaya dia, dan juga sampailah nak bersara, ya, kita gunakan penilaian aktiviti-aktiviti untuk mereka seterusnya produktif dan sebagainya. Dan untuk pembangunan, apakah aktivitinya? Tadi Tuan Rizul kata kepimpinan. Yes, one of the pembangunan dalam aplikasi psikologi ialah kepimpinan. Kemudian pembangunan personality, nilai integriti dan sebagainya. Akhirnya, tadi saya kata intervensi, pengurusan prestasi, disiplin, kejayaan dan apa kalau saya boleh kesimpulan di sini. Maknanya aplikasi psikologi kita dah siapkan skop dia, ada 4 skop. Kemudian aplikasi-aplikasinya, ya, ujian psikologi, programnya, counselingnya dan sebagainya. Dan kita buatkan aktiviti. Apa signifikannya? Signifikannya bila ada satu penilaian, kita tahu orang kita kat mana tahap dia. Siapa yang nak jadi pemimpin? Siapa yang boleh duduk ni? Siapa yang kurang, siapa yang lebih. Dan yang kurang kita tambah melalui program pembangunan. Mana yang ada masalah, intervensi. Dan hasil daripada kajian kita ini, kita ada suatu stok ataupun satu kumpulan pendidikan untuk dijadikan panduan dan kes-kes tadi yang baik. Jadi secara komprehensifnya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar tadi, apa saya berkesempatan, ya, 3 bulan saya duduk di Canada, di SPA dia ada situ 40 PhD psikologi. Dan saya kira aplikasi psikologi yang kita ada ini, dari segi skopnya kita dah ada. Cuma mungkin kita nak tambah lagi segi ujian, aktiviti-aktiviti yang selaras dengan di negara kita. Jadi saya kira, ya, perkembangan hari ini kita nampak boleh lihat aplikasi psikologi memang telah memberikan satu signifikan yang baik kepada pengurusan sumber manusia. Jadi Dato', maknanya penilaian psikologi itu sangat penting dalam kita menyediakan pemimpin yang berketerampilan, yang hebat, yang berpotensi untuk sektor awam. Begitu. Maknanya dia boleh digunakan. Ya. Sebab kita tak nak mahu, kita sekarang ni, sebab kita punya organisasi terlalu berstruktur. Maknanya orang yang nombor 2 akan naik jadi nombor 1. Ini sangat tradisional. Tetapi dengan adanya penilaian-penilaian tertentu, kita akan dapat memilih bakal-bakal yang tepat
yang sesuai, orang putih katalah, the right time, the right place, right people. Lebih kurang begitu lah. Okay. Terima kasih Datuk banyak lebar. Itu dari tuan-tuan dan puan-puan penjelasan daripada yang berbahagia Datuk. Ini orang yang berpengalaman banyak sebagai timbalan ketua pengarah di Jabatan Perkhidmatan Awam. Ya. Seterusnya kita beralih pada Puan Nur Mazwin. Puan, apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. So, jika yang berbahagia Datuk telah mengupas tentang pentingnya peranan pemimpin dalam membentuk sumber manusia yang produktif dan berjaya selaras dengan Perkhidmatan Perkhidmatan Bilangan 18 tahun 2005 sebagai peneraju bahagian psikologi dan kaunseling Puan, pastinya Puan mempunyai perancangan dan untuk menilai tambah kepada pemimpin di KPM, khususnya kepimpinan pelapis. Ya. Adakah ini selari dengan visi dan misi serta fungsi bahagian psikologi dan kaunseling, khususnya kepada pegawai dan pemimpin di Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan? Okey, terima kasih Encik Azizul. Sama-sama. Yang bahagia Datuk Ismail dan juga Tuan Haji Roslan. Sebagaimana yang dikatakan oleh moderator, sebenarnya ia memang selari dengan visi BPSK, iaitu peneraju pemerkasaan kesejahteraan insan. Kerana kesejahteraan ini bukan sahaja kepada warga kejayanya, malah meliputi keseluruhan organisasi termasuklah pemimpin. Jadi menurut event tahun 1992 mengatakan bahawa kepimpinan ialah seorang yang berpengaruh dan ada seni kemahiran dan juga proses mempengaruhi pekerja untuk mencapai matlamat kumpulan ataupun matlamat organisasi. Jadi oleh itu, seorang pemimpin dia memainkan peranan yang sangat penting dalam sesuatu organisasi untuk mendapatkan dan membuat perubahan yang dinamik. Oleh itu, ilmu psikologi, bila mereka mengamalkan ilmu psikologi, mereka lebih memahami dan seterusnya akan menjamin kesejahteraan emosi warga kerja mereka. Okey, saya ingin menyentuh sedikit tentang aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia, di mana ia merupakan satu aktiviti yang menumpukan kepada elemen pemikiran, tingkah laku dan juga emosi individu di tempat kerja. Di mana aktiviti yang dijalankan secara berterusan dan untuk penambahbaikan terhadap pengurusan modal insan itu sendiri, iaitu faktor manusia sebagai modal insan untuk diperkasakan ke tahap yang optimum. Jadi saya ingin menjelaskan tentang fungsi BPSK untuk iaitu menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan juga komuniti KPM meliputi program pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi. Dan program kita pada hari ini adalah sebahagian daripada aktiviti pembangunan untuk pegawai dan juga pemimpin KPM bagi meningkatkan pengetahuan mereka dalam psikologi kepimpinan. Selaras dengan apa yang Datuk sentuh tadi, iaitu Perkeliling Bilangan 18 2005, iaitu aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia. Okey, jika yang berbahagia Datuk menyatakan pemimpin itu mempunyai pelbagai gaya kepimpinan dan caranya, ya Tuan Haji, bagaimana pula mengikut perspektif Islam, ya? Bagaimana seorang pemimpin itu dijadikan contoh teladan dalam memimpin organisasi? Adakah aspek psikologi dan kaunseling itu selari dengan Islam itu sendiri? Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa sifat-sifat yang ada pada baginda itu ialah seperti sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi kalau Tuan Haji boleh kongsikan kepada penonton kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Ismail, Puan Nur Mazwin, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti forum kita pada pagi ini secara maya. Encik Azizul, soalan tadi merujuk kepada kepimpinan dalam Islam dan bagaimana pemimpin itu menjadi contoh dan teladan, dan adakah psikologi dan kaunseling ini selari dengan Islam. Baik, kepimpinan dalam Islam ini adalah satu yang menjadi topik yang sangat penting, kerana pada Islam, pada pandangan Islam, setiap kita ini adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Seperti mana Rasulullah SAW ada bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Maksudnya kita ini adalah, setiap orang itu adalah pemimpin. Dan setiap orang itu akan dipertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Oleh kerana itu, kita ini semuanya adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya pemimpin pada diri kita sendiri. Dalam aktiviti seharian sebenarnya, kita banyak membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Ya, dalam proses untuk membuat keputusan ini, kita kadang-kadang bertanya kawan, meminta pandangan kawan. Kadang-kadang kita melihat data sebagai contoh, dan kadang-kadang kita tanya hati kita sendiri. Ini maksudnya bahawa kita bertanggungjawab atas keputusan kita. Dan apa yang kita buat itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks peribadi. Dalam konteks organisasi, sebenarnya tanggungjawab seseorang pemimpin itu adalah besar untuk memastikan bahawa tanggungjawab itu ditunaikan seperti mana yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi, seorang pemimpin itu haruslah mengerjakan tanggungjawab terhadap semua ekosistem organisasi ini di bawah tanggungjawab dia. Oleh kerana itu, seorang pemimpin itu harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kita setiap bulan dapat gaji. Kena pastikan bahawa kita dapat, gaji yang kita dapat itu kita pulangkan kepada kerajaan impaknya. Impak daripada organisasi itu. Itu tanggungjawab kita. Macam kita beli kereta lah. Kalau kita beli kereta yang mahal, sudah tentu kita nak performannya yang baik. Laju, selamat dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan kita. Kerajaan telah melumun untuk pemimpin-pemimpin yang paling besar. Oleh kerana itu, sebenarnya kita harus memberi perkhidmatan yang terbaik untuk klien kita melalui organisasi kita. Ini tanggungjawab kita. Perkara yang ketiga ialah soal ikutan. Seperti mana yang disebut oleh Puan Nur Mazwin tadi, bahawa ciri-ciri kepemimpinan ini ialah dia mempengaruhi. Dan dia mempunyai daya pengaruh yang sangat kuat, sekurang-kurangnya kepada kaki tangan persekitarannya. Oleh kerana itu, menjadi kewajipan pada dia untuk mempamerkan contoh teladan yang baik. Kerana ia adalah ikutan. Kepatuhan kaki tangan adalah pada arahan bos. Oleh kerana itu, seorang bos, seorang pemimpin sebuah organisasi itu harus memiliki ciri-ciri kepemimpinan seperti mana yang disebut tadi. Yang disebut fatanah, itu adalah ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang tepat. Di dalam Islam, sebenarnya, seorang pemimpin itu harus memastikan bahawa ciri-ciri kepimpinan Rasulullah itu masih ada pada diri baginda. Sesuai dengan surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Itu sebabnya Imam Ghazali ada menyebut bahawa pemimpin ini seperti guru. Guru kalau dalam sebuah kelas itu, dia bertanggungjawab dari hujung sudut kiri ke kanan, sudut kanan ke kiri. Dia bertanggungjawab. Dan semua pelajar-pelajar akan patuh pada guru. Begitulah juga pemimpin. Oleh kerana itu, untuk menambah lagi selain daripada ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam huraiannya itu ialah seperti mana yang Imam Ghazali sebut, setiap pemimpin ini harus mempunyai ciri mursyid. Apa dia mursyid? Yang pertama, dia adalah penunjuk jalan. Dia mesti mampu mempunyai seperti Datuk sebut kompetensi, pengetahuan untuk membuat keputusan jalan yang benar. Yang kedua ialah pakar rujuk. Dan yang ketiga ialah pemberi motivasi dan pendorong. Dan yang ketiga ialah orang yang paling memahami kompetensi kaki tangannya. Dan dari kompetensi itu, sama ada dia melakukan aplikasi, menggunakan aplikasi psikologi dan sebagainya. Dan daripada situ, dia mampu meletakkan tahap tugas, tanggungjawab itu sesuai dengan kompetensi anak buahnya. Itu adalah ciri-ciri kepimpinan. Dan akhir sekali, yang menjadi perbincangan kita, tanggungjawab pemimpin itu dia mesti menjadi contoh teladan yang baik. Jadi contoh teladan yang baik ini adalah sangat penting supaya nilai-nilai ini menjadi budaya sebuah organisasi. Baik. Soalan yang kedua yang berkaitan dengan sama ada psikologi dan kaunseling ini sesuai atau tidak dengan Islam. Ini adalah sebenarnya agama Islam sebagai agama yang syumul, sebagai agama cara hidup, the way of life.
yang mementingkan ilmu dan peradaban manusia. Sudah tentu sangat meraihkan cabang-cabang ilmu ini. Begitu juga cabang ilmu psikologi ini, iaitu sains tingkah laku manusia. Agama ini adalah bertujuan untuk memandu manusia, membina satu human resource yang baik. Jadi oleh kerana itu, dia sangat sesuai pada kita. Kalau kita lihat di dalam psikologi ini, kita nak membina jiwa manusia yang sempurna. Ini adalah tanggungjawab kita semua untuk menjadikan kita ini sentiasa berada di jalan yang betul dan melahirkan jiwa yang sempurna. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari akhirat nanti, harta, anak pinak, waktu itu dah tak dapat nak tolong kita. Apa yang dapat tolong kita ialah diri kita sendiri. Jiwa yang tenang saja yang dapat membantu kita di akhirat esok. Jadi maknanya aspek psikologi dan konseling ada di situ. Kalau kita lihat juga amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Rasulullah dah sebut ad-dinun nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat menasihati. Kemudian dalam kita nak membina sumber manusia yang baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pesan bahawa Rasul firman Allah Taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalam membina untuk menjadikan kumpulan manusia yang baik ini, pertama kita kena melakukannya dengan penuh hikmah. Saya rasa psikologi dan kaunseling ini adalah satu hikmah sebagai satu instrumen untuk kita melihat potensi-potensi yang ada pada kita. Jadi pada kita bahawa psikologi ini sepatutnya dan seharusnya kita start, Datuk kata tadi 1990 betul, waktu itu kita pun bila sekarang ni UKCG nak jadi cikgu pun dah ada aplikasi kan. Dulu kita tak ada, temu duga. Mungkin ada struktur soalan gitu Jadi dia sangat sesuai. Jadi maknanya psikologi dan Islam sangat sesuai kerana matlamat Islam itu sendiri untuk melihat bahawa pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang berkualiti. Itu matlamat akhirnya. Jadi itu sebab kalau lihat pun jabatan-jabatan yang berasaskan institusi Islam pun dah gunakan semua aplikasi-aplikasi ini. Dia dah tengok. Dan Alhamdulillah, kita tengok impaknya pun sudah ada. Kompetensi pegawai itu sudah akur dengan kecenderungan, minat dan kepakaran yang ada di situ. Itu dan Encik Azizul. Terima kasih Tuan Haji. Dan kita nampak tadi tuan-tuan dan puan-puan bahawa apa yang telah maklumkan oleh Tuan Haji Roslan bahawa pemimpin juga adalah pakar rujuk, mursyid dan merupakan pakar pemberi motivasi dan pendorong kepada warga kerja dia, sumber manusia dia. Okey, kita beralih kepada Datuk. Okey Datuk. Alright. Okey. Datuk telah mengupas dan memberi justifikasi keperluan perkeliling perkhidmatan 18 tahun 2005 tadi. Dalam perkhidmatan awam. So dari perspektif Datuk sebagai seorang yang pernah memayungi bersama dengan pengarah di Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, apakah maksud psikologi kepimpinan itu sebenarnya dan apakah gaya kepimpinan ini dapat mempengaruhi perkembangan sumber manusia untuk lebih produktif dalam sebuah organisasi? Terima kasih. Bila kita bicara soal kepimpinan ni sangat luas lah. Dan macam Ustaz kata tadi, semua orang jadi pemimpin. Dan saya tertarik Ustaz kata tadi, kalau saya ambil tadi, pastinya style, gaya ni, satu gaya yang boleh diterima oleh semua orang. Simpelnya begitulah. Dia baik. Sifat-sifat Rasulullah tu memang dah tentu ada. Dia baik, dia dipercayai, dia bertanggungjawab. Itu. Siapa-siapa pun mesti macam itu. Jadi boleh jadi. Macam mana dia kena mengenai dengan psikologi? Macam mana kita nak masukkan kat sini? Sebenarnya, kalau kita ambil dari pembangunan kepimpinan itu sendiri, yang pertamanya kalau kita lihat, dia kena tengok diri dia sendiri. Kalau dalam Islam, dia kata muhasabah. Tapi dalam kepimpinan ni, yang aplikasi psikologi ni, dia panggil pengurusan kendiri. You kena uruskan diri dulu.
Bagaimana you uruskan diri you, memang kita susah nak urus diri kita sebab kita pun tak tahu kita macam mana. Sebab itu kita gunakan aplikasi psikologi ni bagi nilai. Paling tidak lah. Ataupun kita ada tiap-tiap tahun laporan nilai tahunan. Apa ni, subordinate bagi ini lah, 360 degree punya sini. Ini semua elemen yang membantu kita. Tapi malang sekali. Sebab manusia ni dia orang cakap, you ni tak bagus. Dia tak boleh. Ini masalah. Akibat daripada ini, ya, sebab itu kita adakan berbagai-bagai program. Ya. Sebenarnya bagi kita, ya, nak membentuk satu kepimpinan ini bukan mudah. Because membentuk kepimpinan ini bukan a dream punya business. It's a daily business. It's a long. And then kita lihat daripada segi berbagai-bagai kompetensi dia kena ada. Jadi dekat mana agaknya bila you kata tadi, saya tak nak sangat bercerita dari segi teori, dari segi style lah. Ya, boleh cerita style autocratic lah, cari independent, laissez-faire, macam-macam lagi lah. It's thousands of instrument ada kita nak ukur orang. Tapi yang penting ni, bagaimana agaknya, ya, elemen-elemen psikologi ni membantu membangunkan kepimpinan tadi. Ya. Dan hari ini kalau kita tengok, ya, isu kepimpinan sangat penting. Kalau kita tengok dalam suatu jurnal Human Resource International yang dikeluarkan satu research dibuat kepada 112 negara atas dunia ini, ya, didapati bahawa isu kepimpinan almost 50%. Kenapa jadi isu? Kerana mereka tidak dapat membawa orang dia berubah. You nampak situ, bila you tak dapat bawa orang berubah, maknanya organisasi you akan merudum, akan jatuh dan tidak relevan. Dan kalau company dia babailah, tutup tingkap, tutup bisnes. Jadi dekat sini, dekat mana isu besar dia? Isu besarnya lah membina kepimpinan. Kalau kita nak tengok, kalau kita baca satu jurnal, satu tulisan daripada ekonomis punya majalah, dia kata Amerika spend almost 200 billion US a year untuk develop leader saja. Dan dalam kajian 3 tahun kebelakangan itu, didapati hanya 25% saja yang up to the standard. Okay, what is the problem? Apakah masalah membangunkan? Adakah mereka tidak bagus dalam bagi amalkan dia? Satu isu yang paling besar ialah, itu ni cerita lah, ya, di Amerika cerita integriti. Sebab itu kalau you tengok di Amerika ni nak membangunkan kepimpinan pun sukar. Bahawasanya di sana institut tingkat tinggi. Okey, kita balik kepada di Malaysia ni. Bila Azizul kata tadi, bagaimana kita nak bangunkan kepimpinan melalui psikologi ni. Sebenarnya kalau kita tengok, ayam, instrumen dia, tadi kata skop, aplikasi dan aktiviti. Kita ada banyak. Ya, kita ada banyak elemen-elemen psikologi yang kita dah ada sekarang ni. Yang dah ada pun, kemudian saya percaya Pak Mazrin ada. Kita pakai. Salah satunya kita ambil udan, kita tengok, kita bangunkan daripada ini sebagai kita bangunkan pembangunan kepimpinan. Tapi bila kita sebut pembangunan kepimpinan ni, isu besar dalam perkhidmatan awam Malaysia ni, dia kata justasi kata je yang dapat patutnya pergi kursus. Tapi sebenarnya macam kata Ustaz tadi, semua orang jadi leader. Dah start jadi leader, ya. Jadi ini isu besar kepada kita. Bagaimana kita nak menerapkan nilai-nilai baik, nilai-nilai murni. Nilai murni sebenarnya itulah asas kepada pembangunan kepimpinan. Daripada dia tingkatan biasa, sampailah dia ke tingkatan atas, nilai-nilai murni inilah salah satu trust dia. Dan ditambah dengan kompetensi lain. Terutamanya, kalau kita tengok yang pertama sekali, knowledge mengenai kerja. Knowledge mengenai kerja ni dia boleh mengajar. Sebab itu, kalau dari segi peringkat pembangunan psikologi, pembangunan kepimpinan, 41-44 ini adalah dimasukkan dalam zaman learning. Dia belajar. Dekat sini, dipimpin dan memimpin. Bos akan ajar dia dan dia juga belajar bagaimana memimpin. Itu 41-44. Bila 52, dia dalam kumpulan yang kita panggil performing. Dia dah belajar tadi, dia perform. Dan sama masa dia tunjuk orang nak sebagainya. Dan bila dia dah naik 54 ke C ni,
dia sudah leading. Di sini elemen-elemen apa yang ada dalam konsep you kata tadi, apa yang perlu dalam kepimpinan yang kita kena develop. One is knowledge. Ya, ilmu tak dapat lagi. Mas knowledgeable. Most knowledgeable. So maknanya 41, 44 ni kau kena buat kerja dah. Banyak. Sampai kerja. Dulu masa saya lah. Ni cerita kawan cakap, oh dah kerja dulu. Asyik cerita dulu ni saya pun nak dara dia kata. Okey. 41, 44 ni memang kena kerja. Saya dulu kerja sampai balik pukul 8 malam. Dan bila kita dah master, baru kita boleh perform well. Dan lead. Ni yang kata tadi, Puan Wajin kata, 54C ni, Yusa ni dia lead. Tapi in order you nak lead, you must have knowledge. You kena ada satu personality yang boleh percaya. Kenapa? Ustaz kata dia, teladan. Teladan ni sangat penting. Because Profesor Yusof Qaradawi, ini ulama ni, dia pernah datang Malaysia. Dia bagi apa dia kata? The problem dengan dunia hari ni, dia kata sifat-sifat yang mulia-murni ni, dia ingat Tuhan bagi daripada atas langit, campak satu kertas. Tulis itu. Sifat-sifat murni, amanah ni tak. Dia datang melalui keteladanan. Isu dalam pembangunan kepimpinan ini, keteladanan ini yang kita buat program dan juga yang buat program tu, yang dinamakan pemimpin itu juga menjadi pemimpin. Bila kita ada pemimpin yang bagus, bila ada seorang dalam organisasi itu, dia cakap semua orang dengar dah. Kalau dalam masyarakat tu 10 orang cakap, satu pun orang tak dengar, maknanya tak ada. Apa sebabnya? Kepimpinan keteladanan tak ada. So we have to develop nowadays bukan kat Malaysia, world having problem with leadership. World. Jadi sebab itu dalam konteks memudahkan ni, kita perlahan-lahan menggunakan aplikasi yang kita ada dan kita kena masukkan elemen-elemen psikologi. Ambil senang aja. We go to the fine mind. Pertama, kita mesti develop, jadikan manusia ni atau staff kita ada ilmu. Tadi kata knowledgeable. Yang kedua, dia pandai. Pandai berfikir. Jangan sikit-sikit, bos ni macam mana? Tak, dia boleh fikir. And they are creative. Tuhan bagi kita suruh belajar ilmu ni untuk apa? Aku akan cuba kau. Dan kau selesaikan. Kalau kau tak ada ilmu, macam mana nak selesai? Pasal tu Pak Pandai tak ada ilmu. Bila dia nak melintang sungai, kayu kecil pun, semut beribu, aku seorang kan tak boleh. Pasal dia tak ada ilmu, pasal berat dia. Nampak? Yang ketiga, ilmu kita membuat perhubungan. Because that is very important. Apakah lahirnya kita ada dunia ni, kita nak tolong orang, nak sejahterakan orang. Tapi kalau nak pentingkan diri sendiri, ni masalah besar. Jadi dalam develop ni kan, indikator dalam psikologi banyak. Kalau you nak ambil satu test, nampak dah. You ni seorang Azizul, seorang yang terlantar pentingkan diri. Jadi kita cakap lah, you buat team building, nampak. Dia nak dulu je, makan dia nak depan. Kita nampak behavior ni. Itu contoh. Ya, begitu juga kalau kau jadi seorang pemimpin kan, dia tak peduli itu kau nak buat macam mana kau punya pasal, aku tu siap. You tengok cakap dia pun dia tahu dah. Jadi bagaimanakah implementasi ini? Maka inilah dia yang kita nak cakap dalam program psikologi itu dimasukkan dalam program-program kepimpinan, personality dan terakhir tadi saya kata spiritual punya part jangan lupa. Ya, jangan lupa. Sebab apa saya kata? Dalam mind kita ini dibagi ilmu, dibagi kita kreatif dan kita dibagi skill untuk berhubung. Sangat penting. Dan tidak terakhir nilai-nilai penting. Sebab itu Harvard Business School after financial crash tahun 2008. Ya. Ni Harvard David ada, dia kata apa yang dia tak ajar kat sahabat pasal kepimpinan. Akhirnya dia mengaku bahawasanya dia kata kejatuhan kepimpinan di Amerika yang jatuhnya Enron Enron ni apa nama company tu, Merrill Lynch dan Lehman tu disebabkan oleh bukan orang tak pandai, sebab tidak ada integriti. Jadi kalau kita ambil rumusan dia, bagaimanakah peranan psikologi ini kita nak terapkan memandu ataupun membangunkan kepimpinan? Satunya kita masukkan
elemen-elemen psikologi. Dan dalam tu juga ada spiritual dan sebagainya. Dan dia mesti bermula, ini Kementerian Pelajaran, daripada sekolah lagi. Nilai-nilai tu. Sampailah dia menjadi. Jadi secara keseluruhannya, saya amat percaya bahawasanya program-program psikologi ini sangat selaras. Apa yang Ustaz kata tadi, untuk menanamkan jati diri dan nilai-nilai murni di dalam program-program yang dilaksanakan. Of course lah, kalau kita nak bincang tu panjang lagi, tapi ini merupakan suatu pendekatan dan satu metod yang saya rasa boleh dilaksana dan boleh mendatangkan impak yang sangat baik. Ini bersesuaian juga ya Datuk dengan Program Perkhidmatan Awam bilangan 8 tahun 2010, iaitu pelaksanaan pementoran dalam perkhidmatan awam yang menyentuh tentang aspek profesional. Terima kasih. So, itu memang itu. Itu peranan tadi kita kata peranan pemimpin. Pemimpin yang memimpin. Bila you kata tadi, saya nak tambah sikit je. What is the best pemimpin? Bila dia sampai tadi 54 dengan C, dia lead. Tapi bila dah sampai B dengan E, sampai atas lagi tu, level-level TKSU apa semuanya, dia apa dia buat ataupun KP punya level, dia create another leader. Itu dia punya level. Dia create another leader. Jadi, kesinambungan kepimpinan tu ada. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, panjang lebar ulasan Datuk dan pendapat yang bernas ya sebagai seorang yang pernah menerajui jabatan Perkhidmatan Awam, timbalan pengarah operasi, timbalan ketua pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Jadi kita beralih kepada Puan Mazwin. Sekarang kita beralih kepada topik yang lain sedikitlah Puan ya. Peri pentingnya program mental health ni. Pemimpin ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, nak kena sejahtera emosi dia. Nak kena ada skill mengurus stres ni, banyak overload, bebanan kerja dan sebagainya. Jadi Puan Mazwin ya, kalau kita tengokkan bahawa bahagian psikologi dan kaunseling telah melaksanakan pelbagai program khususnya berkaitan pengurusan stres, program mental health dan sebagainya. Dan yang terbaru ini produk daripada bahagian psikologi dan kaunseling untuk pengetahuan anda di luar sana ialah #3A. Sampai ke akar umbi peringkat sekolah pun melaksanakan. Cuba Puan kongsikan program ini untuk para penonton yang sedang menyaksikan program kita. Okay, terima kasih Encik Azizul. Sebenarnya kalau ikut kesihatan mental ni, sebenarnya buat masa ini memang sangat dititik beratkan ya. Sebab kalau ikut laporan pertumbuhan kesihatan sedunia ataupun WHO menunjukkan bahawa penyakit mental ni adalah antara 5 penyebab utama yang menyebabkan hilang upaya, dan dikatakan dan dijangkakan pada tahun 2020 ini penyakit mental ini akan menjadi penyebab penyakit kedua tertinggi di dunia. Jadi seiring dengan fungsi kita di bahagian psikologi kaunseling, jadi kita telah menjalankan beberapa program berbentuk kesihatan mental. Jadi alhamdulillah saya juga ingin menyentuh tentang #3A tadi, di mana BPSK telah pun melancarkan program kesedaran kesejahteraan psikologi ataupun dikenali dengan #3A. Jadi #3A itu ialah aware, alert, action ataupun sedar, peka, tindak. Jadi program ini telah dilancarkan di peringkat KPM, menjurus kepada guru ya pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 insya-Allah kita akan lancarkan pula untuk warga bukan guru. Kenapa guru Datuk ya kita fokus utama? Kerana kesejahteraan mental guru ni sangat penting untuk membentuk kemenjadian murid di sekolah. Jadi fokus utama kami pada tahun lepas, pada tahun 2019, kepada 400 lebih kurang 417,000 warga guru di KPM di seluruh negara. Jadi program #3A ni ataupun program kesedaran kesejahteraan psikologi warga guru ni kita laksanakan di peringkat bahagian, di peringkat JPN, PPD, IPG, matrikulasi hinggalah sampai ke sekolah. Dan yang membanggakan saya ialah para pemimpin itu sendiri, guru besar dan pengetua, dia mengambil peranan menyampaikan tajuk-tajuk yang telah kita bekalkan kepada kepada pemimpin-pemimpin, di mana mereka menyampaikan sendiri. Contoh,
pada antara tajuk-tajuk yang kita telah telah rancangkan tentang pengurusan stres, ya, keluarga bahagia, pengurusan kemarahan, pengurusan konflik. Jadi kami bekalkan bahan dan pemimpin-pemimpin di JPM, PPD, IPG, matrikulasi ataupun di peringkat sekolah, mereka sendiri yang menyampaikan kepada guru dan juga murid. Jadi di situ kita nak pemimpin sendiri aware, ya, sedar tentang kepentingan kesejahteraan psikologi ni. Jadi alhamdulillah dah sampai ke peringkat sekolah. Jadi tahun ini kita akan pembesarkan lagi kepada warga bukan guru, dan insyaAllah kita akan berterusan, ya, kerana kesejahteraan psikologi warga KPM adalah tunjang utama perkhidmatan kami, insyaAllah. Terima kasih, itu Puan saja. Mazrin. Kepada para penonton, guru-guru di luar sana yang sedang menyaksikan forum psikologi kepimpinan ini, telah laksanakan atau belum hashtag 3A. Apa dia hashtag 3A? Seperti mana Puan Mazrin sebut tadi, alert, aware, alert, action, atau dalam bahasa Melayunya, sedar, peka dan tindak. Ingat bagaimana bahagian psikologi dan kaunseling melaksanakan program ini demi untuk kesejahteraan anda warga pendidik di luar sana. Okey, kita beralih kepada Tuan Haji Roslan yang menanti daripada tadi, ya. Okey, Tuan Haji, kalau menurut data e-operasi terkini, ya, sebanyak 12,998 anggaran, ya, guru dan 281 sekolah meliputi SMKA, SABKM dan SABKR, ya. Dan sebelum ini Tuan Haji adalah orang yang bertanggungjawab bersama pengarah di bahagian pendidikan Islam memimpin pemimpin sekolah daripada pengetua dan guru besar ini, termasuklah jabatan dan juga PPD, ya. Jadi itu sebelum ini. Jadi boleh tak Tuan Haji Roslan kongsikan pengalaman bagaimana membangunkan sumber manusia ini supaya kepimpinan itu berada dalam keadaan cemerlang, produktif dan berterusan. Jadi boleh kalau seandainya Tuan Haji kongsikan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, terutamanya pengetua dan guru besar yang menyaksikan program kita, ya, dapat mengambil sedikit panduan untuk diaplikasi dalam pengurusan sumber manusia di sekolah masing-masing. Dipersilakan, Tuan. Terima kasih, ya, Musi. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Kementerian Pendidikan ini adalah antara kementerian yang besar, ya, dan merisau sangat-sangat ramai. Dan kita menjaga banyak sekolah, ya, dan antaranya adalah sekolah SMKA, Sekolah Menengah Agama, dan Sekolah Menengah Bantuan Agama, SABK. Jadi kita sebenarnya seperti mana yang Azizul sebut tadi, kita ada 284 sekolah-sekolah SMKA dan SABK. Dan SABK ni adalah sekolah-sekolah yang telah daripada sekolah swasta, daripada sekolah persendirian, dari kerajaan negeri yang mendaftar dengan kita. Jadi ada pelbagai bentuk style kepimpinan, itu latar belakangnya. SMKA memang sekolah yang sudah lama berada di dalam arus perdana. Baik, itu situasinya, ya. Jadi dan kita ada klien pelajar kita tadi disebut 123,000 lebih. Ini maknanya ramai. Jadi maknanya bagaimana kita mengurus sumber manusia, khususnya kepimpinan ini untuk memastikan sekolah-sekolah ini berada di track yang betul, ya. Jadi alhamdulillah setakat ini kita telah mengatur dan kita nampak kemenjadian pelajar dan juga kualiti sekolah itu meningkat dari masa ke semasa, ya. Jadi bagaimana kita mulakan, strategi, ya. Kita mulakan dengan strategi 2Q, kuantiti dan kualiti, ya. Kualiti ini sebenarnya macam saya sebut tadi, kategori sekolah kita ada yang kita pendaftaran awal daripada sekolah-sekolah agama rakyat, ya. Jadi humorisah dia tidak sama, tidak maklumlah dengan segala kekurangan yang ada. Oleh kerana itu ini matlamat kita dengan program ini, kita nak jadikan pemimpin ini mempunyai kompetensi yang sepatutnya ada. Itu kuantiti. Untuk kualiti, kita nak jadikan pemimpin-pemimpin yang sudah lama berada di arus perdana ini berada di tahap cemerlang, ya. Macam SMKA, ya. Dia dah lama berada di dalam arus perdana. Jadi pemimpin-pemimpin ini harus berada
mempunyai keupayaan, kompetensi yang cemerlang untuk mengurus sekolah. Dan juga human resource yang ada di sekolah itu. Jadi untuk program begitu, kita adakan program jalinan dan jaringan. Apa dia jalinan? Jalinan ini sesama sekolah. Macam tadi, sesama sekolah SMK dan SABK. Sekolah SABK yang kita rasakan, kebanyakannya berada di tahap yang sederhana, kita gandingkan dengan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai performan berasaskan pada kepimpinan yang berkesan tadi. Kita gandingkan. Jadi dalam bentuk zoning sebagai contohnya dalam daerah-daerah ini dia berkongsi. Jadi pemimpin yang sudah berpengalaman di sekolah SMKE yang terkemuka sebagai contohnya, dia akan membimbing pemimpin-pemimpin di sekolah-sekolah sehingga dia berada di tahap yang sepatutnya pemimpin ini kompetensi yang ada untuk mengurus sebuah sekolah. Seperti program coaching and mentoring. Ya begitu. Kemudian satu lagi ialah jaringan. Jaringan ini untuk quality. Sekolah-sekolah SMKE dia tidak boleh berada dalam bersama-sama mereka, nanti dia syok sendiri. Dia syok. Oleh kerana itu kita kena gandingkan dengan sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi atau sebagai contoh. Jadi dia melihat bagaimana style kepimpinan peringkat pemimpin sekolah peringkat antarabangsa sebagai contohnya. Ini program ni kita lihat sudah dapat impak ni bagi di mana melalui kita melihat data kita ambil daripada SKPM G2 di mana di sini Nazir telah mengukur tahap kepimpinan pemimpin, kompetensi guru dan dikaitkan dengan kemenjadian sekolah. Jadi kita data-data ini kita akan analisis, di situ kita akan lihat di mana kedudukan sekolah itu, di situlah kita kelompok-kelompokkan. Yang kedua disebut oleh Datuk tadi, grooming itu sangat penting, membina pemimpin pelapis. Pemimpin pelapis yang kita masukkan ini ialah pemimpin sekolah dan juga guru-guru cemerlang. Pemimpin ini sangat penting, seperti mana yang Datuk sebut, dia mengatur sekolah 100%, kita beri keupayaan itu pada pemimpin. Oleh kerana itu pemimpin haruslah mempunyai sikap terbuka untuk menerima apa saja perubahan. Walaupun sekolah agama tapi dia harus berubah mengikut arus semasa. Itu sangat penting. Jadi untuk grooming ini kita tumpukan kepada penolong-penolong kanan. Penolong-penolong kanan yang kita lihat daripada penilaian prestasi kecemerlangan mereka berada di tahap yang cemerlang. Jadi ini kita akan groom mereka untuk menjadi pelapis. Kepada yang akan menggalang ganti kepimpinan sekolah-sekolah kita. Kemudian yang paling penting saya rasa ialah peranan pengetua itu sendiri sebagai pentadbir sekolah. Sekolah yang cemerlang sudah pasti pengetuanya cemerlang. Kita jarang melihat bahawa sekolah begitulah sebaliknya. Oleh kerana itu pengetua ini sangat penting. So pengetua pertama tanggungjawab dia haruslah membina suasana atau persekitaran yang kondusif untuk cikgu dia. Di sinilah cikgu ni 24 jam dengan pelajar. Oleh kerana itu suasana persekitaran itu sangat penting. Dan yang kedua adalah pengetua ini harus memastikan organisasi itu adalah organisasi pembelajaran. Menggalakkan pembelajaran. Oleh kerana itu, kita telah meletakkan dasar. Setiap sekolah ni, dia mesti buat kajian dan tindakan. Untuk dihantar pada kita berasaskan kes-kes yang berlaku di sekolah dia. Itu sebagai contoh. Yang seterusnya ialah budaya cemerlang. Budaya cemerlang ni memanglah kita nak pastikan dia kita pergi ke sekolah tu, bila kita tanya pelajar, kita dah nampak aura kecemerlangan itu. Kita tanya pelajar, sebagai contoh dalam kemenjadian akademik, SPM nak berapa A, Dik? Dengan yakin 11A tuan. Situ dah kita nampak. Dengan yakin. Ini maknanya pengetua itu telah dapat memberi aura yang positif pada pelajar-pelajar berasaskan kemahiran kepimpinan dia tadi. Dan yang keempat ialah seperti mana yang Datuk sebut, aspek kerohanian. Apalagi sekolah agama. Aspek kerohanian ini adalah asas untuk kita membina bakal-bakal pemimpin yang terdiri dari pelajar-pelajar kita ini, dia mempunyai nilai jati diri yang berasaskan sifat-sifat yang murni ini. Jadi ini memang kita akan
lihat, kita akan semak dalam program kita yang kita sebut Kunjung Bantu. Kunjung Bantu ni kita akan pergilah, Datuk, bersama dengan pemimpin pendidikan setempat yang terdiri daripada JPN dan juga PPD. Mereka ini lebih dekat dengan sekolah kita. Oleh kerana itu, kita akan sektor pendidikan Islam yang berada di negeri-negeri akan membantu kita memberi maklumat-maklumat kerana mereka paling dekat dengan sekolah kita. Begitu juga dengan JPN, PPD, pejabat pendidikan daerah yang mempunyai kepakaran membimbing yang terdiri daripada SIP dan juga SISC. Jadi dengan cara itu kita akan mentor melihat sejauh mana perkembangan pemimpin-pemimpin yang berada di sekolah-sekolah kita itu. Jadi tapi cabaran dia memang besar lah, Datuk. Memang besar. Oleh kerana itu tugas kita tidak akan selesai macam Datuk kata tadi. Pemimpin ini akan lahir dan akan lahir dan akan lahir. Jadi kita kena sentiasa untuk menyediakan ruang pada mereka. Jadi kebetulan pada tahun ini kita tidak lagi melihat operasi itu, tetapi tugas yang lebih penting pada kita adalah membina dasar, membina dasar-dasar kepimpinan dan melihat kepatuhan terhadap dasar-dasar tersebut. Begitu, Datuk. Jadi itu secara ringkas, banyak lagi, tapi itu secara ringkas nak melihat bagaimana senario pembinaan human resource di sekolah-sekolah kita. Ya, Zul. Apa yang telah Tuan Haji Roslan katakan, kalau kita katakan bahawa grooming itu, kalau kita lihat, tuan-tuan perempuan di luar sana, mungkin guru-guru yang sedang melihat ataupun penonton yang lain sedang menyaksikan, grooming kalau kita lihat pada penampilan, tetapi sebenarnya organisasi pun nak kena grooming, pemimpin pun nak kena grooming dan sebagainya, kan. Dalam masa yang sama saya melihat bahawa Tuan Haji berkongsi tentang mentoring. Dalam Periklim Perkhidmatan Awam bilangan 8 tahun 2010 menyatakan iaitu pelaksanaan pementoran dalam perkhidmatan awam ni, Datuk, yang melihat kepada 4 kompetensi, iaitu kompetensi peribadi, budaya, sosial dan peribadi. Dan ini diterjemahkan oleh bahagian pendidikan Islam untuk melahirkan sekolah berwatak mungkin dan pencapaian akademik serta kepimpinan. Okey, kita beralih kepada yang berbahagia, Datuk. Okey, Datuk okey lagi, Datuk? Okey. Tak ada. Okey, Datuk, jika dilihat jalur pengalaman Datuk, sebab Datuk ni saya ingat lagi, Datuk pernah berkongsi dalam satu forum undangan kami, menyatakan Datuk pernah membangunkan unit kaunseling keutuhan dulu ketika itu di Damansara. Puan Mazwin, sebelum kita menyambut dan sehingga hari ini unit itu menjadi bahagian psikologi dan kaunseling dipayungi oleh Puan Nur Mazwin Yahya selaku setiausaha bahagian. Dan kemudian Datuk dalam masa yang sama memimpin pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam dan seterusnya seperti mana yang saya telah sebut di Badan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Jadi Datuk di sini saya ingin Datuk kongsikan bagaimanakah seorang pemimpin perlu menggunakan kebijaksanaan dalam menggunakan pertimbangan dengan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dalam menguruskan sumber manusia di organisasi. Okey, terima kasih. Susah soalan tu nak jawab. Susah ke, Datuk? Okey, macam ni. Macam awal tadi, Ustaz kata, saya pun dah tegang tadi. Apa pun pemimpin, bawa kebaikan. Bawa kebaikan kepada semua. Dengan lain perkataan, sifat perhubungan yang ada kat situ ialah kita, kalau kaunseling lah, Puan Mazin, kita kongruent antara apa yang dia cakap dengan kita fahami. Dengan lain perkataan, apa yang dia nak, kita fahami dan kalau boleh kita bagi. Okey? Okey. Dekat mana letaknya dalam ciri-ciri elemen seorang pemimpin? Ini pendapat saya. Kalau you tengok the high performance leader ni, orang macam mana yang bagus jadi leader? Orang yang memahami pengikut dia, apa yang pengikut dia nak. Kalau negara ni dia tak tahu rakyat apa nak lah. So apa maknanya? Maknanya setiap leader mesti ada satu visi. Dia mesti ada satu, aku nak bawa rakyat ni ke mana? Aku nak bawa organisasi aku ke mana? Okey. Ambil saya punya contoh lah. Ini cerita dah lepas kan. Bila saya jadi pengarah psikologi JPA,
Dan saya pernah ambil tempat apa ni, masa itu belum bagian lagi lah. Apa yang ada dalam kepala saya? Saya kata, saya nampak bahawa perkhidmatan psikologi, kaunseling ini suatu perkhidmatan yang sangat penting bagi saya lah, yang boleh diterapkan dalam banyak. So, apa ada dalam kepala saya? Saya nakkan perkhidmatan ini ada di seluruh agensi. So, itu vision saya. Bagaimana saya nak buat? Ya, kenapa saya nak buat? Kerana saya nak fair kepada perkhidmatan itu dan juga kepada penyandang-penyandang jawatannya. Ya. Jadi saya kata, pertamanya kaunselor-kaunselor ni kita bagi dia keutamaan, iktiraf dia. Ya, iktiraf tu tadi you kata tadi apa yang nak faham dengan dia. Ya. Yang keduanya, kita bagi dia peluang. Jadi kita buat satu perkhidmatan kaunseling yang diluaskan lagi. Ya, kalau you tengok pengeliling aplikasi itulah merupakan suatu strategi saya, vision saya. Kerana apa? Bila ada aplikasi itu, maka bila you minta penjawatan based on okay. Jadi apa maknanya dalam segi kepimpinan yang memahami orang, kita tahu kita tolong dia. Ya. Dan akhirnya pada tahun 2010 saya kata 2012 kita ada common user dalam perkhidmatan kaunseling dan psikologi. Ya. Saya cukup gembira. Kenapa begitu? Saya kata, saya bukan nak katalah, saya tak ada kena-mengena dari segi perkhidmatan kaunseling dan psikologi. Bukan skim saya. Ya, saya bukan skim saya. Kalau saya nak kira lah. Jadi yang penting dalam leader ni tadi, itu ya, kita memahami kehendak orang lain. Senang ke nak memahami orang lain ni? Ini isu. Pasal apa? Kita bicara soal psikologi dan kaunseling. Ya. Nampak mudah je. Kau tanya lah dia nak apa? Buat. Tuan-tuan dan perempuan ini masalah besar. Sebenarnya nak menyelami yang kata dalam kaunseling ni empathy. Kita boleh rasa dia rasa apa. Bukan mudah. Ya. Sebab itu dalam nak jadi pemimpin ni lah. Yang pertama lah bagi saya lah. Ya, bila kita kata berdasarkan ini. First thing, telinga, mata dan hati kita memang kena buka. Ya. Jangan ditutup. Dah buka telinga dan mata ni, barulah kita ada self awareness. Maknanya, orang cakap pun kita tahu, orang tak cakap pun kita rasa-rasa kita tahu. You know? Jadi kalau kita jadi pemimpin kat sekolah, pemimpin kat institusi, kita nampak dah. Ya? Kalau kita minta sesuatu, ada lambat. Ada sesuatu. Kalau cepat, adalah sebabnya. Jadi yang inilah yang kita kata, yang isu kemanusiaan tadi tu. Memang kena ambil. Apatah lagi bila jadi pemimpin. Ya? Seorang pemimpin kalau Rasulullah SAW ni saya cerita lah. Ya. Dia sanggup tak makan apa benda semua. Kalau kita baca cerita Rasulullah ni, orang menangis lah kita. Sampai cerita bagi susu, dia tak minum, orang lain minum. Ini. Ya. Tapi kalau cerita dalam dunia pun sama juga. Ya. Sehingga George Washington kata, engkau usik hati dia dulu. Baru salam tangan dia. Itu dia. Ya. Sebab manusia ni very simple. Kalau kita tak ambil kisah dia tidak akan kisah kita. In a way, dalam psikologi, sebagai seorang nak mendidik diri dia jadi pemimpin, nak jadi ibu bapa, kisahkan manusia itu. Kisahkan. Apatah lagi dia anak kita, dia isteri kita, dia anak buah kita, dia murid kita. Memang you kena kisahkan. Kita tak boleh pakai konsep jangan jaga tepi kain orang. Itu tak betul. Kita kena jaga tepi kain orang. Kita kena jaga. Tak ada orang marah ke Datuk bila orang jaga tepi kain orang? Saya tanya kat you. Sekarang ni kalau macam Azizul pakai semak-semak sini, you pergi jalan sana, jalan sini. You tahu sebab tau. Masa biasa dia kata, Zul, kau lari. Okey tak you? You rasa okey kan? Tapi kalau tak ada orang sana ke sini tak tegur you. Lain macam. Ustaz beli kereta baru. Pagi-pagi tu bawa pergi jalan. Ustaz, Assalamualaikum. Orang cakap, Ustaz, ya biasa. Tapi bila orang cakap, Assalamualaikum Ustaz. Oi, kereta baru nampak. Lain sikit Ustaz. Lain lah rasa. Maknanya. Psikologi kita simple dia. Kisah orang. Isteri kita pun kadang-kadang beli baju baru kan. Bila pagi tu dia adang je kita kena cermin. Kita tak nampak. Lala dia strangle kita. Baju baru lah bang, tak nampak buta. Nak dikisahkan. Sebab itu basic psikologi, you kena kisahkan orang.
Kisah. Apatah lagi kalau dia pemimpin. Ya. Di mana mula kisah? Bila kat mata, dekat telinga, dekat hati. Dia tu pakai baju baru lah. Kita pun Baru turun ke hati Datuk. Datuk. Pakai blus baru. Dari- Saya pun tanya, kau pakai blus baru ni? Tak ada, bawa balik Korea beli. Nampak macam mahal? Tak adalah mahal. 1,000 je. Lebih kurang tu lah. Dia pun nak tahu, cakap, nak kata benda ni mahal. Jadi Datuk dari mata turun ke hati. Yes. Jadi maknanya, sebab itu dalam konteks tadi saya kata, saya mengkaji bagaimana orang-orang berjaya dalam dunia ni. Berjaya dalam hidup dia, berjaya jadi pemimpin, berjaya dalam bisnes. Ada 30-40 buku, orang individu saya baca. Apa yang ada persamaannya? Not other than self-awareness dia. Dia tengok satu benda tu, akan ada satu impact. Dia tahu apa dia nak. Sebab tu dalam bisnes dia, opportunity is there. Tetapi dalam konteks yang sama juga, dia sebagai pemimpin, dia tengok orang, dia tengok pasal dia tahu. Dia tengok macam Wells kan, yang terkenal. Is this? Bila kita jadi macam ni, kadang-kadang, kita tak payah jadi pemimpin yang hebat. Orang tengok kita pun dia tahu. Ambil contoh, ni nak cerita ni, psikologi. Di Malaysia ni, cikgu-cikgu semua tengok. Mana ada dalam dunia ni, kita pergi satu tempat kedai makan, kita jadi hamba dia. Only at McDonald. Kita ni kalau pergi, you pergi makan bawa anak-anak you, pergi ke Tom Jam Ismail, lambat sikit je, buta ke mata tak nampak? Orang dah datang. Pergi McDonald, beratur panjang. Lepas gaji, dia bawa anak lagi. Mak panjang mak. Beratur. Ada ke dia suruh beratur? Tak ada. Because why orang boleh beratur? Because McDonald dia anggap satu image yang tinggi. You ambil, Ustaz, ambil lah tu, ambil sendiri kan. Bawa. Lepas tu ambil dia punya tomato sendiri semua. Ambil gula sendiri. Lepas tu ambil susu dia tu krim. Membisikkan nak ambil lebih sikit, nanti mak bawa pergi kerja. Allah salah. Dah siap-siap makan. Ambil pergi kemas. Kat rumah 3 hari tak kemas. Ada ke McDonald marah? Tak ada. Kita nak sampaikan sini, they are the good. Because kenapa McDonald bagus? Kita respect dia. Very simple. You nak makan, katalah fish fillet kan? Kau pergi kat mana-mana je. Dekat Kongo, Afrika Selatan, dekat Greenland, you have the same taste and whatnot. Maknanya dia orang yang fulfill janji Ustaz. Integrity tinggi Ustaz. This is the thing. Itu contoh. Ini contoh. Orang beratur ni, bila you tengok the skill performance, leadership kan, bila kita bagus, tengok, tak payah cakap pun orang ikut. Tadi Ustaz kata keteladanan. Ini yang jadi isu sekarang. Ya. Jadi kalau kita ambil balik, kemanusiaan itulah yang kita nak supaya kita dapat rasa, dan dengan ini, kita pun secara tidak langsung, nilai-nilai kepimpinan itu sangat berkesan. Itu contoh kecil je. Boleh cerita panjang lagi, tapi itu. Itu sifat kata tadi, elemen kemanusiaan tu nampak kecil, tapi itu cerita tadi. Inilah overstylenya Datuk Dr. Ismail alias ni, orang yang berpengalaman, sangat mencuit hati. Rasa Datuk kalau satu sesi pun tak cukup rasanya, ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman yang sedang mengikuti Forum Psikologi Kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020, anda boleh layari live streaming EduWeb TV seperti pada paparan dan pautan, ya. Okey. Kembali kepada Puan Nur Mazvin, ya, sebahagian-bahagian psikologi dan kaunseling. Para penonton sekalian, mestinya pemimpin juga ni perlukan sokongan dan dorongan, ya, Puan Nur Mazvin, ya. Jadi untuk dia orang pemimpin ni lebih seronok bekerja lah, kemudian sentiasa bermotivasi, sebab pemimpin ni pun manusia juga, perlu emosi, perasaan, ada kalanya reaksi pun rendah, dan perlu juga sokongan-sokongan supaya suasana kerja ni lebih harmoni dan sebagainya. Jadi, apakah amalan yang perlu kita lakukan dalam sebuah organisasi supaya menjadi lebih harmoni, seronok bekerja, sehat, di mana akhirnya organisasi dapat bergerak dengan lebih positif dan produktif. Okey, terima kasih Encik Azizul. Okey, sebenarnya saya masih ingat lagi pada tahun 1992
telah dilancarkan tonggak 12 di mana ada nilai-nilai murni kan Datuk kan. Di mana mantan KSN ketika itu Tan Sri Ahmad Saji dia melancarkan tonggak 12 di mana kita cuba untuk menerapkan nilai-nilai murni kepada pegawai pegawai awam agar mereka dapat memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti. Tapi kita jangan lupa bahawa dalam kita mengimplementkan pekerjaan kita sebenarnya sangat seronok kalau kita dapat bekerja dalam suasana yang harmoni, sihat dan juga organisasi itu dapat bergerak dengan lebih positif dan produktif. Antara tonggak 12 ini, antara nilai tonggak 12 ni ialah keseronokan bekerja. Jadi untuk kita membina keseronokan bekerja tu, pertamanya kita mestilah menyemai fikiran kita bahawa kerja itu satu ibadah. Macam mana yang Ustaz kata tadi kan Jadi kalau kita rasa kerja ini satu ibadah, maknanya kita sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal dan menerima apa saja tugas kerana itu adalah ibadah dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi bila kita katakan ini bekerja sebagai ibadah, jadi dah tak ada lagi rasa macam perlu dibayar ke apa benda sebab kita rasa ini satu ibadah dan pahalanya insya-Allah kita akan dapat. Okey, yang kedua ialah dari segi menjaga komunikasi ataupun perhubungan. Perhubungan pemimpin dengan orang bawahan dia ataupun sesama rakan sekerja. Jadi sentiasa kita menjaga adab. Sebab sekarang ni Datuk kadang adab tu kita lupa. Contoh yang tua menghormati yang muda, yang muda menghormati yang tua. Ada kalanya kita ni adab dengan biadab tu sikit je dia punya dia punya different dia, perbezaan dia. Adab dengan biadab. Kadang-kadang dalam biadab tu ada adab. Situ kan perkataan adab. Jadi sebenarnya itu yang kita jaga. Sebenarnya dalam menjaga komunikasi ni, menjaga adab, menjaga tertib dan juga komunikasi agar perhubungan kita dengan rakan sekerja ni berjalan lancar. Maknanya di situ segi adab-adab berkomunikasi, adab-adab perhubungan kita perlu jaga. Kemudian perwatakan kita macam Encik Azizul kalau kita tengok moderator kita sentiasa ceria, melimpahkan senyuman, mungkin itu menyebabkan rakan-rakan di tempat kerja ni happy bila tengok kita senyum dan rakan-rakan kita pun seronok. Okey, jadi yang ketiga ialah berfikiran positif. Apa saja yang diberikan kerja pada kita sentiasa berfikiran positif. Saya ingat lagi Datuk, mak saya selalu pesan. Saya kerja umur 21 tahun. Jadi mak saya selalu pesan, mak saya seorang guru. Jadi dia selalu pesan, dia kata, Mas Zui, dia kata, kalau orang bagi kerja, terima. Ini ialah pembelajaran. Terima je walaupun tak tahu. Cakap akan cuba. Jadi saya implementkan perkara tu. Datuk. Jadi sentiasa positif terhadap beberapa perkara supaya kita belajar. Macam tadi Datuk kata, daripada 41-44 kita buat apa? Learning, kita belajar. Kita kaut pengalaman, sebab bermula daripada proses pembelajaran, kemudian menjadi pemimpin pertengahan dan akhirnya menjadi pemimpin atasan. Jadi kalau kita tidak belajar daripada bawah, macam mana kita nak tahu tentang kerja buat kita di peringkat yang seterusnya? Itu sebab bila saya berada di tempat ni Datuk, sebenarnya saya dah bekerja daripada bawah lagi. Daripada 44 tu macam Datuk katalah, kerjalah apa benda pun. Kita kalau tanya tentang penyidikan, saya tahu. Kalau tanya tentang operasi, saya pun tahu. Mana kita dah buat. Dan bila kita berada di peringkat atasan, kita dah faham. Inilah senario yang anak-anak buah kita jalankan. Jadi bila kita berfikiran positif, kita nampak rakan sekerja kita ada potensi, ada kekuatan dan ini menyumbang pada organisasi. Jadi dia akan mengurangkan toxic people. Toxic people dalam organisasi ni, Tuan Haji, memang ada toxic people. Macam mana Tuan Haji kata tadi lah, suasana persekitaran sangat penting. Jadi itu sebab wujudnya pemikiran positif dan kita raikan rakan-rakan kita. Tentunya ada kelemahan dan juga ada kekuatan masing-masing. Tapi kita raikan perbezaan itu dan kita jadikan dia sebagai satu perkara yang positif dalam organisasi. Kemudian satu lagi saya nak tekankan ialah tidak
judgemental ataupun tidak menghakimi, dan membuat persepsi. Kan selalunya macam itulah. Kalau ikut kaunselor, kami salah satu elemen dia penerimaan tanpa syarat. Jadi sebenarnya bukan saja kaunselor yang buat begitu, pemimpin juga kena buat macam itulah. Maksudnya kita terimalah, terima warga kerja kita tanpa syarat. Kemudian tulen dan perhubungan lah, maknanya kita tak ada rasa macam favoritism dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang organisasi tidak sihat. Kemudian satu lagi yang macam mana Datuk katakan tadi, dari segi pemimpin ini kena ada elemen kecerdasan emosi, ataupun emotion intelligence. Jadi di sini macam Datuk kata tadi lah, antara elemen dalam kecerdasan emosi ni ialah kesedaran kendiri. Macam kata tadi, kita sedar tentang mood kita sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita sedar, macam Encik Zizul kata lah, pemimpin ni ada juga mood dia. Dia bukan sentiasa okey je. Tapi jangan mood swing dah lah Datuk. Nanti jadi lain pula. Okey, jadi kecerdasan emosi termasuklah kesedaran kendiri, maknanya kita sedar tentang emosi diri kita sendiri. Kalau kita setengah marah, kalau boleh kita berdiam diri dululah. Itu antara contoh dia lah. Kemudian pengurusan kendiri, maknanya kita kontrol perasaan, berfikir sebelum bertindak. Ada kalanya, yelah, saya pernah dengar lah, tapi saya tak pernah terima macam tu lah Datuk. Dia katakan pemimpin ni kalau dia marah dia terus baling fire. Saya tak dapat lah macam tu. Tak dapat bos yang macam tu lah. Datuk kata untung Alhamdulillah lah. Jadi pengurusan kendiri juga penting dalam pemimpin. Dan juga satu lagi ialah kesedaran sosial. Social awareness, di mana kita terapkan hubungan antara dalam organisasi ini ialah empati ataupun peka terhadap, kita tahu kadang-kadang staff-staff kita ni ada masalah. Even bukan sahaja staff kita sendiri pun kadang-kadang ada juga masalah. Jadi kita ada kesedaran sosial ni, dan kemudian dari segi hubungan pengurusan ni macam mana, relation management ni, maknanya kita memahami perasaan orang lain, macam mana Datuk kata tadi lah, Datuk sentuh dah tadi, memahami perasaan orang lain dan memperlakukan macam mana yang mereka inginkan. Jadi maknanya memahami mereka. Jadi elemen kecerdasan emosi ni Datuk sebenarnya sangat memainkan peranan penting dalam pemimpin. Jadi mengikut Datuk, mengikut kajian, pemimpin yang mempunyai emosi yang positif ni dipengaruhi oleh keberkesanan kepimpinan. Di mana kalau kecerdasan emosi ni ada pada pemimpin, organisasi dia lebih baik lagi. Dan kajian daripada American Productivity dan juga Quality Center US, dia mengatakan kekurangan kemahiran kepimpinan atasan ni adalah dari segi strategic planning ataupun plan strategik, kemudian change management, ataupun perubahan pengurusan, pengurusan perubahan, kemudian knowledge sharing, perkongsian ilmu. Kadang-kadang dia ada ilmu tapi dia tak kongsi dengan anak buah dia. Kemudian dari segi listening, mendengar. Itu yang Datuk kata, kalau autokratik tu dengar cakap dia je lah kan. Okey, dan akhir sekali ialah emotional intelligence, ataupun yang saya kata tadi ialah kecerdasan emosi. Jadi di sini untuk membina keseronokan bekerja dekat organisasi, sebenarnya pemimpin-pemimpin ni perlu ada emotional intelligence ataupun kecerdasan emosi. Jadi bagi saya, apa yang saya katakan tadi tu ialah antara yang kita boleh aplikasikan dalam organisasi, termasuklah aplikasi psikologi. Itu yang saya nak tekankan lah. So itu saja dulu. Terima kasih Puan Mazwin. Okey, Puan Mazwin telah menyentuh, tuan-tuan dan puan di luar sana, penonton sekalian, Puan Mazwin telah menyentuh betapa pentingnya personal touch, motivation continuously, atau berikan motivasi berterusan kepada sumber manusia, kepada rakan sekerja, anak buah kita dalam masa yang sama, berikan empathy, pengiktirafan dan sebagainya. Jadi, tak lengkap rasanya kalau kita tak lihat dari segi aspek suntikan kerohanian dan moral. Jadi, boleh tak Tuan Haji kongsikan bagaimanakah aspek suntikan ataupun elemen kerohanian dan moral ini boleh diaplikasi bagi memastikan warga kerja kita menjalankan amanah dan tanggungjawab sentiasa dalam keadaan baik dan tidak tergelincir. Terima kasih Haji Zul.
uh, keseronokan dalam kerja ni sangat penting. Orang yang seronok buat kerja ni dia akan buat dan buat. Oleh kerana itu, aspek yang disebutkan oleh Puan Nur Mazwin tadi adalah aspek persekitaran dan sebagainya sangat penting. Tapi ada satu elemen kerohanian. Baik, tadi Puan Nur Mazwin menyebut tentang untuk menjadikan seseorang itu bekerja dengan seronok dan bersungguh-sungguh, kena pastikan niat supaya kerja ini adalah satu ibadah. Okay. Ibadah, kalau kita lihat sembahyang ke puasa ke apa, dia ada niatnya. Begitu juga. Jadi, kalau kita nak jadikan tugasan kita ini sebagai ibadah, kita mesti ada niat. Kita niat ini kerana Allah. Dia jadi ibadah. Jadi, niat itu adalah aspek rohani. Seolah-olah janji kita. Bila kita nak menunaikan janji ini, Allah akan bagi ganjaran pada kita. Kita bermesyuarat pun dapat pahala. Berforum pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab dengan mesyuarat, kita putuskan sesuatu dasar. Dasar ini akan digunakan sampai peringkat bawah untuk membawa impak yang positif. Jadi, pahala dia sangat besar. Jadi, kalau itu menjadi asas terhadap kerja buat kita, maka kegembiraan akan ni. Sebab kita tahu penghargaan. Allah beri penghargaan pada kita dengan bentuk pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentu rasa syukur. Syukur ni adalah satu sifat yang tinggi. Jiwa kita akan rasa tenang bila kita bersyukur. Contoh macam waktu sekarang PKP ni kita lihat semua sektor-sektor ekonomi banyak yang tergendala. Banyak rakan-rakan kita yang belum dapat pergi kerja lagi. Sedangkan kita gaji macam biasa. Dalam payslip makin banyak. Jadi subhanallah, ini menimbulkan rasa syukur. Jadi dengan syukur jiwa kita akan tenang. Bila jiwa kita akan tenang, kita dapat fokus dalam melakukan kerja kita. Baik. Syukur juga akan menambahkan rezeki kita. Ini janji Allah dalam surah Ibrahim. La in syakartu la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah janji akan tambah lagi. Cuma kita tidak, rezeki yang bagaimana kita tak tahu. Mungkin dalam bentuk kesihatan. Mungkin dalam bentuk anak-anak yang berjaya. Jadi apabila orang itu bersyukur, dia akan menghargai tugasan, tanggungjawab yang diamanahkan pada dia. Apabila dia menghargai, sudah tentu dia akan buat dengan cemerlang. Bila dia cemerlang, sudah tentu bos akan tengok dan kemungkinan rezeki itu dalam bentuk pangkat. Jadi ini rentetan daripada syukur itu sebenarnya menimbulkan keseronokan. Aspek yang ketiga ialah dalam kita buat kerja ini, dalam kerja buat kecabaran memang ada. Kadang-kadang stres. Kadang-kadang kita stres ni kerana keluarga sebagai contoh. Jadi dari sudut inilah aspek kerohanian sangat penting. Bagaimana cara kita mendapat ketenangan apabila kita ditimpa musibah? Sudah tentu dekatkan diri pada pencipta. Jadi untuk yang non-Muslim, dia gunakan ikut cara agama masing-masing, meditasi dan sebagainya. Tetapi di dalam Islam, kita telah letakkan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 19 dan 23 surah Al-Hujurat, Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insanu khuliqa halu'a. Jadi memang si manusia ini dijadikan jiwanya keluh kesah. Keluh kesah. Macam tadi disebut, kita kalau dapat 10 nak 20. Dapat 20 nak 30. Tak cukup. Keluh kesah. Sehingga Rasulullah kata diberi 10 lombong emas pun dia nak ke 11. Itu sifat. Memang ayat itu disebut pula bila dia ditimpa kesusahan, dia rasa susah hati. Apabila diberi rezeki, dia kedekut. Ini sifat manusia. Tapi hujung ayat tu yang poin kita, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan solat. Jadi dengan solat ini sudah tentu, solat ini sebenarnya kita berhubung langsung dengan Allah SWT. Di situlah kita mengadu. Solat ini sebenarnya doa. Kita boleh
minta apa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam aspek yang lain yang kalau banyak kajian menunjukkan bahawa solat ini dia menenangkan emosi dia juga adalah mampu mengawal tingkah laku kita dari melakukan sesuatu yang boleh membawa mudarat pada diri kita. Sebagai contoh jenayah dan sebagainya. Kita kalau penjawat awam kalau dah terlibat masa nak buat rasa dijanjikan rasa seronok, tapi bila dah kena tindakan tata tertib, waktu itu sudah ada keseronokan lagi ke? Sudah tidak ada lagi. Bukan saja tak seronok waktu kerja, di rumah pun berantakan. Jadi inilah kita rasakan bahawa di samping solat yang akhir sekali saya nak sentuh ialah doa lah. Doa ni kita nak minta pada Allah apa saja. Kalau boleh sebut secara spesifik. Hari esok nak kena sebagai contoh. Esok nak kena bentang kertas, data tak cukup. Ya Allah. Sebut satu pun satu. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita sudah tentu tahu ramuan apa yang sesuai untuk kita. Jadi saya rasa aliman ini, kerohanian ini sangat penting untuk menjadikan kita lebih bersemangat untuk hidup dan membina keimanan dan keyakinan kita kepada janji Maha Pencipta kepada kita. Sesungguhnya Allah ni tak pernah membiarkan kita walaupun satu saat. Jadi dengan pegangan itu insya-Allah keseronokan akan datang. Cabaran memang ada. Tapi Allah kata, aku tak uji hamba-Ku sesuatu yang dia sendiri tidak mampu. Apabila kita diuji dengan stres tu maknanya kita dah mampu tu. Jadi nak melihat bagaimana usaha kita. Adakah kita nak kembali pada dia, mengadu untuk ditolong lagi, atau sebaliknya. Ini aspek-aspek ini, kerohanian inilah yang banyak menyuburkan jiwa kita. Yang akhirnya kita dapat melakukan sesuatu itu dengan semangat dan akhirnya keseronokan itu tak secara langsung akan lahir. Terima kasih Tuan Haji. Dengar tak para penonton sekalian? Maknanya elemen reda, bersyukur dan sentiasa berdoa pada Allah. Seandainya berada dalam masalah dan sebagainya, insya-Allah Allah akan sentiasa membantu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kupasan ketiga-tiga ahli panel ini, maka diam tak diam kita telah sampai ke penghujungnya. Ya. Jadi oleh itu sebelum kita tutup perbincangan kita, Datuk dan ahli panel yang lain, kita ada beberapa soalan daripada para penonton yang kita telah ambil tadi. Ini daripada saya berminat, daripada Zaidi Cik Halim, Sungai Petani Kedah. Saya berminat dengan kaunseling, dia kata. Pernah memohon sambung belajar dalam bidang tersebut tetapi dapat pula kursus lain. Sian dia. Apakah kaunseling untuk mengendalikan orang yang bermasalah saja? Adakah saya boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling KPM? Bagaimanakah caranya? Terima kasih. Jadi saya rasa soalan ini sangat sesuai saya ajukan kepada Puan Mazwin untuk menjawab soalan daripada Encik Zaidi, Cik Halim daripada Kedah ni. Okey. Terima kasih Encik Azizul. Terima kasih. Pertamanya saya ingin membetulkanlah persepsi banyakkanlah Datuk, masyarakat kita. Persepsi masyarakat kita yang mengatakan kaunseling untuk mereka yang bermasalah sahaja. Jadi saya nak betulkanlah persepsi itu bahawa ini sangat tidak benar. Ya. Okey, kita ambillah analoginya. Daripada 100 orang yang ada, memang 100 tu ada masalah, tetapi masalah yang pelbagai. Sakit gigi pun masalah, tapi kita boleh kendalikan sendiri. Jadi yang betul-betul yang memerlukan bantuan, yang memerlukan sokongan psikologi dia ialah 5% ataupun 5% ataupun 5 orang aja. Daripada 100 orang tu 5 orang aja ataupun 5% saja yang memerlukan intervensi dari segi sesi kaunseling dan sebagainya. Jadi yang seramai 95 orang tu dia nak buat apa dengan perkhidmatan psikologi kaunseling? Jadi ini yang saya ingin membetulkan bahawa 95 orang itu dia boleh menggunakan perkhidmatan kaunseling untuk perkembangan diri dia. Ya, contoh untuk kejaya, mengenal diri, personality, membuat ujian psikometrik, kan, untuk tingkatkan potensi diri dan banyak lagi. Jadi maknanya itu yang tadi kita katakan perkembangan, kan Datuk, daripada awal lagi kita kata
kaunseling ni ialah untuk perkembangan, ya. Aplikasi psikologi ialah untuk perkembangan. Jadi perkara ini itu yang kita nak jelaskan. Memang ramai persepsi. Kalau pergi kaunseling je, kau ni masalah ke? Berat sangat ke masalah kau? Jadi benda-benda macam itulah yang kita nak perbetulkan bahawa kaunseling bukan untuk orang bermasalah saja. Ya, dia mencakupi perkembangan, pemulihan, intervensi. Intervensi itulah yang kita katakan sesi kaunseling tadi. Jadi untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di KPM sangatlah mudah. Ya, kalau kita dia boleh walk in ataupun terus saja datang ke Aras 1 Blok E9 bahagian psikologi kaunseling. Jadi boleh datang terus secara walk in ataupun boleh membuat temu janji. Ya, BPSK ada sistem yang dipanggil E2PK di mana kita boleh membuat temu janji melalui sistem itu. Dan pemimpin-pemimpin juga boleh merujuk ahli dalam organisasi mereka kepada BPSK untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Ketua-ketua jabatan sekarang ni, Datuk, kita boleh dia boleh merujuk warga kerja dia kepada BPSK, kepada bahagian psikologi dengan menggunakan sistem E2PK. Kita dah ada link dah. Jadi mungkin nanti kita akan paparkan link tersebut supaya pemimpin-pemimpin dia boleh menggunakan link tersebut untuk merujukkan warga kerja dia. Dan pemimpin juga boleh menggunakan link tersebut untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Pun boleh juga. Jadi, perkhidmatan kaunseling bukan saja di BPSK ataupun di bahagian, kita juga ada di JPN. Ada 16 JPN, ada 140 PPD, ada 27 IPGK, ada 15 kolej meritokrasi dan di mana-mana pun mereka boleh mendapatkan perkhidmatan psikologi kaunseling ini. Jadi datanglah, kami sedia menghulurkan bantuan. Jadi mungkin terjawab Ya, persoalan sangat tersebut. menjawab. Terima kasih Okey. Puan Mazwin. Kepada para penonton, ingat pesan Puan Mazwin tadi. Okey. Di sini saya ingin sebut sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan Forum Psikologi Kepimpinan KPM tahun 2020, khususnya kepada para guru, boleh jom share pada pautan paparan skrin anda dan anda boleh share dengan kami di bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya kita baca soalan yang kedua ni, ada daripada Maizatullah Akmal, Kuala Terengganu. Saya cukup puas dengan ulasan ketiga-tiga panel dalam memberi pandangan dalam forum tersebut. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kita hendak memastikan elemen-elemen psikologi boleh diamalkan dalam sistem pengurusan dalam organisasi supaya kesejahteraan dalam organisasi dapat dipertingkatkan? Saya rasa kita dah jawab tadi, Datuk. Mungkin Datuk menjawab sedikitlah sebagai dia rasa gembira bila dia dengar kupasan daripada Datuk sedikit. 1 minit ke, Datuk? Ya. Kalau nak diambil senang beginilah. Ambil psikologi ialah pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Macam Wan Zui kata. So maknanya tingkah laku akhir. Biasanya emosi datang selepas kita buat pemikiran. Ya. Kita buat keputusan, kita label ataupun kita beri makna kepada sesuatu. Kalau benda tu baik, emosi kita jadi suka dan tindakan kita suka. Apa maknanya kita belajar kat sini? Ialah setiap apa yang kita nak ambil tadi, nak buat tindakan, nak buat sesuatu, kita ingat aplikasi psikologi, fikir dulu habis-habis. Ya. Tenangkan fikiran dan be rational. Ya, macam Ustaz kata tadi, mungkin yang kita tak nak tu lebih baik daripada yang kita nak. Tapi ini kena fikir habis. Jadi dengan ada awareness tadi saya katakan, saya awareness kena ini, saya kira aplikasi psikologi yang paling mudah kita dapat dan kita amalkan, insya-Allah, ya, dalam banyak hal, dalam masa bekerja, even masa kita bersukan pun, nak pukul ke tak nak pukul ke, nak smash ke tak nak smash, ini semua diambil kira dalam situasi yang sesuai. InsyaAllah kita akan dapat satu keputusan yang baik dan juga menggembirakan kita. Ya. Terima kasih, Datuk. Dan kalau anda masih keliru, masih ada rasa masalah, tak selesai, emosi terganggu, jangan risau, bertemulah kaunselor anda. Bahagian psikologi dan kaunseling yang dipimpin oleh Puan Nur Mazwin berada di semua rakan kaunselor di Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD akan sentiasa membantu anda. Anytime, setiap bila-bila masa, Puan, waktu bekerja. Ya. Okey, ada satu soalan khusus untuk diajukan kepada Tuan Haji Rozlan. Tak sah, senyum manis Tuan Haji Rozlan. Okey, Tuan Haji, dikatakan bahawa
apakah kriteria pemimpin yang tidak boleh dicontohi dan boleh dicontohi? Simple. Ya. Bolehkah Ustaz kongsikan sedikit? Okey, secara ringkas, saya suka merujuk pada sifat Nabi tadilah. Sebalik pada sifat itu jangan dicontohi. Yang apa yang ada pada ciri pada baginda itu hendaklah dicontohi. Sebagai contoh benar tadi kan. Mati contohi benar, bukan berkata benar pada perkataan saja. Tapi perbuatan dan juga hati. Jangan, sebaliknya yang tak boleh dicontohi jangan bohong. Itu perkataan Perbuatan cakap tak selupa bikin, seperti apa, ketam mengajar anaknya berjalan betul, gitu. Dan hati, hati ini ialah kesungguhan kita dan keyakinan kita terhadap sesuatu mandat yang kita terima. Kita kena benarkan, bukan saja kita kena sebut, tetapi kita laksanakan, tapi hati kita, kita laksanakan. Inilah macam cikgu. Kerana membenarkan dalam hati ini mandat-mandat sebagai seorang guru inilah lahirnya jiwa guru. Jiwa guru inilah yang dia boleh berkorban, sanggup dipostingkan ke pedalaman. Saya 20 tahun di Sabah Sarawak tu. Jadi kita lihat guru yang menerima mandat bukan saja diucap janji, tapi dilakukan dalam perbuatan, tapi disematkan di dalam hati. Benarnya mandat ini. Dan di sinilah kita lihat guru ini akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenjadian pelajar. Yang seterusnya ialah amanah, integriti. Banyak pemimpin, kalau kita lihat dalam Facebook, SPRRM dah disenaraikan tanggapan-tanggapan, dan ada dalam kalangannya adalah penjawat awam. Ini pemimpin yang isu integriti ini mementingkan kepentingan peribadi, dengan daripada tanggungjawab. Ini harus kita hindarkan. Yang ketiga ialah tabligh. Tabligh ini menyampaikan, deliver. Seorang pemimpin ini harus confirm dia boleh menyampaikan apa yang dia dapat. Dia dapat menterjemahkan segala mandat, segala dasar di peringkat pelaksanaan. Dia dapat dapat menyampaikan dengan baik. Kita tak nak pemimpin dia dapat mana, dia tak ada kemahiran untuk menyampaikan mandat-mandat ini, menyebabkan di peringkat operasi akan gagal. Dasar kita banyak dalam KPM. Jadi pemimpin dia peringkat JPN, PPD dan peringkat sekolah haruslah bijak menyampaikan delivery ini, menyampaikan semua mandat-mandat ini untuk mudah supaya peringkat operasi faham apa patut buat. Itu. Dan yang seterusnya ialah fatanah. Fatanah ini bijaksana. Datuk sebut tadilah, mesti ada ilmu dan kemahiran dan pengalaman. Baru dia dapat buat keputusan. Baru dia dapat buat keputusan dengan baik. Kalau dia tak ada ilmu, tidak ada kemahiran, tidak ada pengalaman, dia tidak dapat buat keputusan. Sedangkan kaki tangan kita menanti keputusan. Nak buat ke tidak? Bagaimana dengan dasar ini? Dan keputusan itu adalah mestilah keputusan yang bijaksana. Yang membawa impak positif pada organisasi. Kalau pemimpin yang tidak ada kebijaksanaan ini, keputusan-keputusannya juga akan melahirkan impak yang sebaliknya. Ini kita harus jauhi. Itulah secara ringkas. Okay. Terima kasih Tuan Haji Ruslan. Seterusnya nampaknya tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita telah sampai ke akhir garisan dari panel sekalian. Okey, dengan kupasan dan pandangan selama lebih 2 jam daripada ahli panel yang kita undang dalam Forum Psikologi Kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020 ini, maka selesailah sudah. Tapi sebelum itu, dengan izin, kita persilakan yang berbahagia Datuk untuk merumuskan perbincangan Forum Psikologi Kepimpinan pada tahun ini. Secara keseluruhan, Datuk. Terima kasih. Dalam 2-3 minit. Apa yang kita dah bincangkan ini lebih kepada bagaimana aplikasi psikologi, khususnya bidang psikologi, dapat membantu kita uruskan diri kita jadi pemimpin, dan juga membawa pengikut-pengikut kita, sama ada di rumah ke, di dalam organisasi ke, ataupun dalam negara ke lah. Psikologi daripada kita mula fikir, beremosi, bertingkah laku. Okey. Daripada mula lagi kita nak buat tu, kita dah ada dah. So maknanya kita tangkap daripada yang mula. Macam kita nak lari, starting tu kena betul. Ustaz kata tadi, niat yang baik. Jadi itu aplikasinya. Kita kena tahu tu,
Mula nak fikir dia, kita fikir yang baik, maka dia akan bawa berita baik. Bawalah berita baik. Bawa berita baik kepada kawan-kawan kita, staf kita dan sebagainya. Jadi, bila kita buat baik dengan orang, kita get along with them. Orang putih kata get along with them. They become along. Tapi bawa berita baik kat dia, dan tolong mereka. Tolong mereka kalau kita nak jadi. Pasal isu kita kepimpinan. Help. Kata Zig Ziglar. Help them to get what they want. You will get what you want. Tolong mereka dapatkan apa yang mereka nak. Dan kau akan dapat apa yang kau nak. Ya? Dan akhirnya, barulah kita dapat bina satu komuniti, satu grup, satu masyarakat yang leader didengar cakapnya, pengikut disatukan usahanya, ya, organisasi dapat dikemukakan habanya. Jadi berdasarkan kepada keadaan tadi itulah, maka salah satu daripada sumbangan aplikasi psikologi ialah membawa pengurusan sumber manusia ke arah lebih yang baik. Salah satu cara, ya, justru diingatkan kepada ahli psikologi dan kaunselor khususnya, ya, telah banyak kita bincangkan. Kita teruskan lagi tekad kita dan fikir lagi cara-cara yang lebih baik dalam menterjemahkan kegunaan dan faedah-faedah psikologi dalam kehidupan, bukan saja dalam organisasi, kehidupan seharian. Itu saya punya penggulungan lebih kurang. Terima kasih yang berbagi Datuk. Dengan penjelasan Datuk itu tadi, maka hari ini kita telah mengetahui pelbagai perkara tentang seni memimpin ya Datuk, ya, dengan menggunakan elemen psikologi dan kaunseling. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada sepatah dua kata daripada Puan Mazwin untuk titipan para penonton yang sedang menyaksikan kita sejak daripada pukul 10 pagi tadi, Puan. Okey. Harapan lah, ya. Saya cakap tentang harapan. Tadi Datuk dah gulungkan apa yang kita bincang. Jadi harapan saya ialah semoga pemimpin di KPM, ya, khususnya dapat mengaplikasikan elemen-elemen psikologi ini dalam kepimpinan mereka. Dan insya-Allah, ya, program psikologi kepimpinan ini akan kita teruskan lagi dari semasa ke semasa agar dapat memberi impak, ya, kepada pemimpin-pemimpin di KPM ini. Ya. Saya rasa itulah harapan saya. Semoga elemen psikologi ini dapat diterapkan dalam kepimpinan, insya-Allah. Tuan Haji, sepatah dua kata. Selaku bahagian yang bertanggungjawab terhadap institusi sekolah-sekolah agama, kita berharap semua pimpinan di peringkat sekolah ini seharusnya menitik beratkan semua isu-isu kepimpinan dan isu-isu sumber manusia, dan bersama kita untuk memastikan institusi SMK dan SABK ini berada di track yang betul untuk menjadi sekolah yang berkualiti dan juga melahirkan pelajar-pelajar yang melahirkan kemenjadian pelajar yang kita hajati. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada urusti program ini, iaitu bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana menjemput bahagian pendidikan Islam untuk untuk berkongsi. Saya rasa cukup bertuah kerana hari ini saya dapat berkenalan dengan Datuk dan juga Puan Nur Mazwin. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini maka berakhirlah Forum Psikologi Kepimpinan bagi tahun 2020 peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya selaku moderator pada kali ini merakamkan ucapan ampun dan maaf kepada semua para penonton yang telah mengikuti forum ini sejak pukul 10 pagi tadi. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua ahli panel. Terima kasih Datuk Puan Mazwin, Tuan Haji Roslan yang telah berkongsi pelbagai pandangan bernas dalam forum kali ini. Juga tenaga kerja bahagian sumber teknologi pendidikan yang telah bertungkus lumus menjayakan program yang sungguh bererti pada kali ini. Ya. Semoga kita bersua kembali dalam sesi forum akan datang. Salam hormat dan sampai jumpa lagi. Setulus hati kami sedia melunaskan janji untuk warga pendidikan
yang kami sayangi, setia memegang kata, etika rasa dijaga, memberi peran menjadi penerang kegelapan insan. BPSK membina kesejahteraan, BPSK membangunkan modal insan, bersama berganding bahu, membantu warga tercinta, sedia hikmat berbakti, menjulang aspirasi demi KPM. Janji yang kami kata akan kami gugah, membantu bangsa, memberikan hikmat bakti. BPSK membina kesejahteraan, BPSK membangunkan modal insan, bersama berganding bahu, membantu warga tercinta, sedia hikmat berbakti, menjulang aspirasi demi KPM. Janji yang kami kata akan kami kota, membantu bangsa, memberikan hikmat bakti.